أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل إبراهيم Innaka hamidun majid la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang masih dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kesempatan dan juga ruang masa yang masih ada ini dapat kita pergunakan untuk terus kita melaksanakan apa yang telah pun menjadi tanggungjawab ataupun kewajipan ke atas diri kita, iaitu untuk kita menunaikan apa sahaja perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada di antara amalan yang kita laksanakan akan diterima sebagai satu amal yang soleh, yang kita harap menjadi sebab ataupun punca untuk kita mendapat rahmat, keredaan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi pada pagi ini kita nak sambung membincangkan ataupun berkongsi apa yang telah pun diperjelaskan oleh para ulama berhubung dengan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menggunakan pakai kitab yang dinamakan sebagai Sirah An-Nabawiyah Durus wal Ibar karangan Dr. Mustafa As-Sibai, yang menceritakan kepada kita tentang beberapa persoalan yang berlaku dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW sebelum diutuskan sebagai Rasul hinggalah kepada kewafatan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih lagi dalam bahagian yang pertama membincangkan tentang beberapa perkara ataupun peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kehidupan baginda sebelum diutuskan sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka telah pun kita bincang beberapa daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku, ya, antaranya yang disebut oleh para ulama Nabi yang dilahirkan dalam keluarga yang terbaik di kalangan keluarga Arab, iaitu daripada kalangan Bani Hashim, ya. Begitu juga diceritakan Nabi membesar sebagai seorang anak yatim. Kemudian diceritakan juga dalam keadaan Nabi menghabiskan peringkat 4 tahun pertama zaman kanak-kanak baginda di perkampungan Bani Sa'ad. Kemudian juga disebut dalam keadaan berlaku ketika itu tentang bagaimana keistimewaan dan juga bagaimana sesuatu yang ada, kelebihan yang ada pada baginda telah pun dapat dikesan ataupun diketahui sejak baginda kecil. Begitu juga diceritakan kepada kita tentang di awal remaja baginda, maka Nabi melakukan tugas mengembala kambing untuk penduduk Makkah dengan bayaran upah beberapa qirat. Dan juga diceritakan bagaimana sifat Nabi Muhammad SAW yang tidak terdedah kepada perkara-perkara yang disebut sebagai perkara yang lara. Maka pada pagi ini kita sambung pada muka surat yang ke-29 dalam kitab yang kita gunakan sebagai rujukan, menceritakan lagi beberapa peristiwa yang berlaku pada keadaan ataupun pada masa yang kita sebut sebagai sebelum baginda diutuskan menjadi Rasul. Yang seterusnya, kata para ulama, sejak baginda mula mumayyiz, baginda dikenali mempunyai akal yang matang dan pandangan yang bernas. Maka ini di antara juga kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi merupakan seorang yang berpandangan jauh, mempunyai pandangan yang bernas, mempunyai akal yang matang walaupun dalam keadaan masih lagi mumayyiz. Peristiwa ini digambarkan dalam keadaan peristiwa perletakan Hajarul Aswad ke tempatnya di Kaabah, yang menjadi bukti yang jelas terhadap perkara yang tersebut. Kita sedia maklum Kaabah telah pun dilanda banjir menyebabkan dindingnya retak. Maka oleh itu
penduduk Makkah membuat keputusan untuk meruntuhkannya dan memperbaharui binaannya. Maka mereka pun melaksanakan keputusan yang tersebut. Namun apabila pembinaan sampai ke peringkat meletakkan Hajarul Aswad ke tempat asalnya, maka mereka bertengkar tentang siapakah yang akan mendapat penghormatan untuk meletakkan Hajarul Aswad ke tempat yang asalnya. Maka setiap kabilah ingin mendapat penghormatan tersebut, maka pertelingkahan tersebut bertambah hebat hingga mereka saling mengancam untuk berperang. Kemudiannya mereka bersetuju untuk merujuk kepada orang yang pertama yang memasuki pintu Bani Syaibah, yakni salah satu daripada pintu yang terdapat di Masjidil Haram, sebagai hakim. Maka ni peristiwa yang kita bersedia maklum dah, bagaimana ketika mana Kaabah dalam keadaan mengalami kerosakan akibat banjir besar. Maka ketika mana pembesar-pembesar Quraisy ketika itu bermesyuarat untuk sama ada bagaimana untuk mana kata memulihkan balik Kaabah yang ada, maka keputusan yang diambil ialah meruntuhkan binaan lama dan menaikkan binaan yang baru. Jadi ketika itu tak ada apa-apa lagi lah, dalam keadaan makanya dibina, dalam keadaan mananya diperbaiki, dan ketika mana timbul persoalan meletakkan Hajarul Aswad. Waktu itu berlaku pertelingkahan di kalangan kabilah-kabilah. Kenapa? Kerana masing-masing nak mendapat penghormatan untuk meletakkan balik batu ni ke tempat asalnya. Jadi ketika mana sampai ke peringkat mereka saling nak berperang, kerana masing-masing nak berebut keistimewaan ni, masing-masing nak mendapat penghormatan ini, maka mereka cari jalan bagaimana untuk mengelakkan berlaku peperangan. Maka timbul persetujuan, maka mereka kata tak apa, ketika mana dalam keadaan tak dapat nak mencari siapa yang lebih layak, maka ketika itu mereka memilih satu keputusan untuk mengambil jalan bahawasanya siapa yang mula-mula nanti masuk ikut pintu yang dinamakan sebagai pintu Bani Syaibah, maka orang itulah yang layak untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat asal dia. Maka sejurus kemudian, takdir Allah, orang yang pertama yang memasuki masjid melalui pintu tersebut ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aturan Allah begitu. Ketika mana waktu tu mereka menanti siapa orang yang paling mula masuk ikut pintu tu, maka Nabi yang mula-mula masuk ke Masjidil Haram melalui pintu yang tersebut. Lalu apabila mereka melihat baginda, maka mereka berkata, ini Al-Amin, yakni gelaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami rela, yakni sedia menerima hukum dengan hukumannya. Maka apabila baginda diberitahu tentang pertelingkahan yang tersebut, baginda menyelesaikan masalah itu dengan penyelesaian yang dipersetujui oleh semua pihak yang bertelingkah. Maka Nabi bukan saja makna kata dapat penghormatan, tapi menunjukkan tadi yang sebut kata Nabi punya akal yang matang, pandangan yang jauh dan bernas tadi. Nabi menyelesaikan pertelingkahan itu. Mungkin kalau sekiranya waktu Nabi sendiri yang meletakkan Hajar Aswad tadi, ada kemungkinan masih ada rasa tak puas hati di kalangan kabilah-kabilah. Masih ada rasa tak puas, tak kena. Lalu Nabi menggunakan satu kaedah, Nabi pakai satu cara yang menyelesaikan permasalahan yang tersebut. Dengan bagaimana? Maka Nabi membentangkan, baginda membentangkan kain selendang baginda, kemudian mengambil Hajar Al-Aswad dan diletakkan di atas kain yang tersebut. Kemudian Nabi menyuruh setiap kabilah memegang hujung kain selendang tersebut. Maka apabila mereka mengangkatnya dan Hajarul Aswad itu tiba ke tempatnya, maka baginda mengambil dan meletakkannya semula ke tempat asal dengan tangan baginda. Maka mereka semua berpuas hati dengan perkara yang tersebut. Lalu Allah telah mengelakkan daripada berlakunya pertumpahan darah orang-orang Arab ketika itu melalui kecerdikan dan kebijaksanaan akal baginda hingga ke satu tempoh yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi selesaikan masalah, maka semua orang puas hati. Bermakna bila setiap kabilah pegang hujung kain itu, maka tak ada siapa yang boleh dakwa dia istimewa. Pasal semua merasa
Orang ni pun ada pegang hujung kain, orang tu pun ada pegang hujung kain juga. Jadi semuanya ada, ataupun terlibat sama-sama waktu meletakkan Hajarul Aswad. Jadi ketika itu selesai masalah. Selesai masalah, bukan saja masalah mana kata Hajar Aswad diletakkan semula ke tempatnya, tapi yang lebih penting daripada itu, mengelakkan pertumpahan darah, mengelakkan kabilah tadi daripada berperang dalam keadaan-keadaan yang boleh dielakkan. Maka peristiwa ini, kata para ulama, menunjukkan di antara perkara yang disebut sebagai keistimewaan Nabi, yang mana Nabi mempunyai akal dan pandangan yang begitu jauh dalam menyelesaikan beberapa perkara yang berkaitan dengan persoalan kehidupan pada waktu itu. Baik. Yang seterusnya, maka semasa remaja juga Nabi SAW dikenali sebagai seorang yang jujur dan amanah di kalangan kaumnya. Baginda terkenal dengan hubungan baik, menepati janji, perjalanan hidup mengikut landasan yang lurus dan reputasi yang baik. Ini menarik minat Khadijah untuk memberikan tawaran kepada baginda agar memperniagakan harta dagangannya melalui sebuah kabilah yang pergi ke kota Basrah, kafilah yang pergi ke kota Basrah setiap tahun. Basrah ini yang disebut oleh pengarang kitab ni, iaitu satu bandar di Syam. Baik. Khadijah telah menyerahkan harta dagangan kepada baginda sekali ganda lebih banyak berbanding dengan yang diberikan kepada lelaki dari kaumnya sendiri. Apabila baginda pulang ke Makkah, hamba Khadijah yang bernama Maisarah, Maisarah ni nama tapi orang laki-laki, bukan orang perempuan, telah menceritakan kepadanya sikap amanah dan keikhlasan baginda. Maka Khadijah juga melihat keuntungan yang banyak yang diperolehi dalam perniagaan tersebut. Kesemua itu mendorong beliau untuk menggandakan upah Nabi Muhammad SAW daripada yang dijanjikan. Maka perkara ini juga menarik minat Khadijah untuk melamar baginda. Maka baginda telah menerima lamaran Khadijah, sedangkan baginda 15 tahun lebih muda daripada Khadijah. Kata-kata Khadijah merupakan perakuan yang terbaik terhadap kebaikan akhlak baginda sebelum kenabian. Kata-kata ini beliau ungkapkan ketika menenangkan baginda yang pulang dalam keadaan menggeletar ketakutan setelah didatangi wahyu di Gua Hira. Apa dia? Tidak sekali-kali demi Allah, Allah tidak akan sekali-kali menghina kamu. Kamu telah menghubungkan silaturrahim, membela pihak yang lemah, memberi pendapatan kepada yang tidak berharta, memuliakan tetamu dan menolong mereka yang berhak. Maka ni di antara juga peristiwa bagaimana Nabi diberikan tugas ataupun mana kata diwakilkan oleh Khadijah untuk memperdagangkan harta dagangan yang dia ada. Kita sedia maklum Khadijah di antara ahli perniagaan yang berjaya ketika itu. Maka setelah mana dia mendengar Nabi merupakan seorang yang sifatnya jujur, amanah, begitu juga tidak memungkiri janji, tidak pernah menipu dan sebagainya, dalam keadaan ada perwatakan yang baik, ada kemuliaan, kehormatan, maka perkara-perkara tu menarik Khadijah untuk memberikan tawaran kepada baginda agar Nabi memperniagakan harta dagangannya melalui sebuah kafilah yang akan pergi ke kota Basrah setiap tahun. Maka itu maknanya urusan yang ada. Jadi Khadijah diceritakan oleh para ulama menyerahkan harta dagangan kepada Nabi sekali ganda lebih banyak. Biasa sebelum ni dia pernah suruh orang lain untuk bawa misalnya kata harta perdagangan dia niagakan. Tapi bila beri tawaran tadi pada Nabi, bila serah pada Nabi, maka yang diserahkan sekali ganda daripada itu, kerana keyakinan dia terhadap kejujuran dan amanahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pula membawa mana kata pulang keuntungan yang begitu banyak hingga menyebabkan Khadijah mempergandakan upah yang telah pun dijanjikan sebelum daripada itu. Melihat kepada keuntungan yang banyak, ditambah pula dengan cerita, ditambah pula dengan kisah, ditambah pula dengan maklumat yang disampaikan
oleh maknanya budak suruhan ataupun hamba Khadijah yang bernama Maisarah tentang sikap dan amanahnya Nabi ketika melaksanakan perniagaan. Lalu perkara tadilah yang menarik ataupun yang menyebabkan akhirnya Khadijah melamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menerima lamaran yang tersebut. Baik, itu perkara juga yang berlaku dalam keadaan Nabi sebelum dilantik menjadi rasul. Yang seterusnya baginda bermusafir keluar daripada Makkah sebanyak 2 kali. Ini juga peristiwa yang berlaku yang nanti akan kita ceritakan, ada pedoman dan pengajaran dia. Baginda bermusafir sebanyak 2 kali, keluar daripada Mekah, meninggalkan bumi Makkah Mukarramah. Pertama, kata para ulama, bersama bapa saudara baginda Abu Talib ketika berusia 12 tahun. Mengikut Abu Talib berniaga di luar daripada Makkah. Yang kedua, ketika berusia 25 tahun sebagai peniaga kepada harta dagangan Khadijah. Maka kedua-dua destinasi ataupun tempat perjalanan itu ialah kota Busra di Syam. Dalam kedua-dua perjalanan ini, baginda mendengar perbualan para peniaga, melihat kesan-kesan negara yang dilalui oleh baginda, juga adat-adat yang diamalkan oleh penduduknya. Maka Nabi ada pengalaman keluar daripada kota Makkah, keluar berniaga. Pertama, mengikut pak saudara baginda, waktu tu usianya 12 tahun. Kemudian yang kedua, ketika membawa dagangan Khadijah tadi ketika berusia 25 tahun. Baik, begitu juga diceritakan peristiwa yang berlaku beberapa tahun sebelum diutuskan sebagai rasul. Maka Allah telah menimbulkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke Gua Hira, yakni sebuah bukit yang berdekatan dengan Makkah dan terletak di barat laut Makkah. Baginda berkhulwah di dalamnya selama sebulan, iaitu melakukannya dalam bulan Ramadan, kerana memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah dan kehebatan kekuasaannya. Lalu perkara ini berterusan hinggalah datang wahyu dan turunnya Al-Quranul Karim kepada baginda. Jadi ketika mana dekat-dekat proses nak diutuskan sebagai rasul, waktu itu Allah letakkan dalam diri baginda, dalam hati baginda rasa mana kata ingin mengasingkan diri, yang disebut sebagai khulwah. Duduk seorang-seorang dalam keadaan merenung kebesaran tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi diberikan tempat untuk berada di Gua Hira. Maka disitulah Nabi mana kata mengasingkan diri baginda dalam keadaan memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah dan kehebatan kekuasaan baginda selama sebulan, sampailah kepada tiba turunnya wahyu dan juga turunnya ayat Al-Quran kepada baginda. Maka ini di antara beberapa peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika Rasulullah SAW berada di Makkah sebelum perutusan baginda sebagai rasul. Jadi daripada peristiwa tadi, sebagaimana yang kita sebutkan hari itu, sirah bukanlah sekadar kita memahami, bukan sekadar kita mengetahui, bukan sekadar kita maklum tentang beberapa peristiwa-peristiwa yang berlaku, tetapi sebenarnya ada pengajaran-pengajaran, ada panduan-panduan, ada pedoman-pedoman yang boleh yang mudah-mudahan boleh kita ambil sebagai satu perkara yang mudah-mudahan mendorong kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama menceritakan apa yang tersirat di sebalik peristiwa-peristiwa yang tersebut. Maka di dalam menceritakan tentang pengajaran dan pedoman peristiwa-peristiwa tersebut, kata pengarang kitab, daripada kisah-kisah di atas, maka pengkaji akan mendapati beberapa pengajaran dan kesimpulan seperti mana yang berikut. Maka ni di antara apa yang boleh kita jadikan sebagai pengajaran dan juga panduan. Jadi kalau kita kaji, kalau kita renung balik, kalau kita tengok, kalau kita teliti, kalau kita lihat sungguh-sungguh peristiwa-peristiwa tadi, rupanya ada hikmah yang tersirat. Ada perkara yang tersirat di sebalik yang tersurat. Maka kata pengarang kitab ni, pertamanya, sekiranya pendakwah
kepada Allah atau pengislah berada di kedudukan yang mulia di sisi masyarakat, maka orang ramai akan lebih tertarik untuk mendengar seruannya. Maka di antara tujuan Nabi diutuskan untuk apa? Untuk menjadi pendakwah, mengajak manusia sebagai pengislah. Pengislah ni mana kata orang yang memperbaiki balik. Kita sedia maklum bagaimana keadaan masyarakat ketika itu. Dalam keadaan hidup dengan berbagai-bagai mana kata perangai yang pelik-pelik, menyembah berhalanya, berlaku pembunuhan anak, berperang, menghina kedudukan kaum wanita dan sebagainya. Maka ketika itu Nabi datang untuk memperbetulkan semula apa yang mereka lakukan. Jadi ketika mana kita nak betulkan, ketika mana kita nak mengajak manusia untuk melakukan kebaikan, maka mesti ada sesuatu yang berbeza di antara diri kita dengan diri orang yang diajak. Kalau sekiranya kedudukan kita sama, ada kemungkinan orang yang diajak tadi tidak mana kata menerima, ataupun kalau lebih teruk lagi, kedudukan diri kita lebih bawah daripada orang yang kita ajak. Waktu itulah kata para ulama, sekiranya pendakwah kepada Allah dan pengislah berada di kedudukan yang mulia di kalangan masyarakat, maka mudah-mudahan itu menjadi faktor yang akan lebih menarik masyarakat untuk mendengar apa yang disampaikan, mendengar apa yang diucapkan. Kenapa? Ini alasan masyarakat. Kerana menjadi kebiasaan, masyarakat akan memperlekehkan para pengislah ataupun pendakwah sekiranya mereka berasal daripada latar belakang yang tidak dikenali ataupun keturunan yang hina. Kalau sekiranya mana kata sikap, watak, ataupun kita ni datang daripada mana kena golongan ataupun daripada mananya sudut yang berbeza dengan orang yang kita ajak, orang yang kita yang kita mana kata nasihatkan, maka ketika itulah mereka akan memperlekehkan. Susah bagi mereka nak terima, ataupun ada perkara-perkara yang akan timbul dalam keadaan dia menjalankan ataupun orang yang berdakwah tadi menjalankan seruan dakwahnya. Jadi apabila pendakwah yang menyeru masyarakat merupakan orang yang berketurunan mulia atau mempunyai kedudukan, maka mereka tidak mampu mentuhmah pendakwah tersebut. Mereka hanya mampu mereka-reka fitnah dan bagi melepaskan diri daripada mendengar dakwah atau kata-katanya. Jadi kalau yang datang tu orang yang mulia, sebagaimana Nabi yang kita sebut hari itu, lahir daripada kalangan bangsa yang paling mulia di kalangan bangsa-bangsa yang ada ketika itu. Jadi tidak ada satu sudut masyarakat ketika itu untuk mempersoal, untuk merendahkan martabat Nabi, untuk memperlekehkan martabat Nabi. Habis nanti orang tanya, yang mereka kata Nabi macam-macam tu apa dia? Maka yang kata tu bukan pasal Nabi tu hina, tapi kerana nak melepaskan diri. Tanda terima dakwah Nabi, dia kata Nabi ni ahli sihir. Tanda orang dengar dakwah Nabi, dia kata Nabi ni orang gila, penyair dan sebagainya. Itu semua alasan-alasan. Alasan-alasan yang diberikan untuk mengelak daripada menerima dakwah Nabi. Tapi nak memperkecilkan peribadi Nabi, nak memperlekehkan mana kata Rasulullah, tak ada. Kenapa? Kerana Nabi datang daripada keturunan yang mulia. Tidak ada sesuatu sudut pun yang mampu untuk dijadikan sebagai alasan menolak ajaran dan juga apa yang didakwah oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka oleh itu, setelah Nabi SAW mengirimkan surat kepada Hercules, yakni Maharaja Rom, mengajak beliau dan kaumnya kepada Islam, maka Nabi menulis satu surat kepada Maharaja Rom ketika itu. Ketika mana Rasulullah diutuskan menjadi Rasul, ada dua kuasa besar ketika itu, Rom dan juga Parsi. Maka Nabi ajak Maharaja Rom ni kepada Islam. Jadi Nabi tulis surat kepada Maharaja Rom, mengajak beliau beriman kepada Allah. Jadi bila surat itu sampai kepada Maharaja Rom, mengajak mana kata beliau dan kaumnya kepada Islam, soalan pertama yang ditanya oleh Hercules kepada Abu Sufyan ketika itu ialah, bagaimana keturunan Muhammad dalam masyarakat kamu? Kebetulan waktu tu Abu Sufyan ada dekat situ, maka dia tanya, dia tanya Nabi ni yang hantar surat pada aku ni, aku nak tahu macam mana kedudukan Muhammad dalam masyarakat. Maka itu yang ditanya mula-mula oleh Hercules. Maka Abu Sufyan pun menjawab,
ketika itu beliau masih lagi musyrik, belum Islam lagi, masih lagi dalam keadaan menjadi orang yang di antara yang terkuat menentang dakwah Nabi. Maka Abu Sufyan menjawab, dia daripada keturunan kami yang paling mulia. Apabila Hercules selesai bertanya dan mendengar jawapan Abu Sufyan tentang diri baginda, maka Hercules menerangkan rahsia soalan-soalan yang dikemukakan. Dia tanya macam-macam tu. Dia tanya, maka Abu Sufyan jawab satu. Habis dia tanya, maka baru dia khabar pada Abu Sufyan, pasal apa aku tanya kamu soalan ni? Pasal apa? Dia bertanya soalan itu kepada Abu Sufyan, maka dia berkata kepada Abu Sufyan, aku tanyakan kepadamu bagaimana keturunannya, maka kamu mendakwa dan menjawab bahawa dia daripada keturunan kamu yang paling mulia. Demikianlah Allah hanya memilih Nabi daripada golongan yang mulia dalam kaumnya dan mempunyai keturunan yang paling baik. Pasal nak tahu kata betul ke ni Nabi, betul ke ni Rasul. Kerana dia tahu tidak ada Rasul dan Nabi yang dipilih oleh Allah melainkan yang paling baik di kalangan kaumnya, yang paling baik di kalangan masyarakat. Lalu kerana itu dia tanya macam mana kedudukan Nabi ini di sisi mana kata kaum. Baik, itu di antara persoalan yang pertama yang boleh kita tahu daripada apa yang diceritakan tadi, bahawa Rasulullah lahir daripada keturunan yang baik, lahir daripada kaum yang mulia dan sebagainya. Baik, jadi timbul persoalan, itulah sudut itu. Bukan sudut makna kata nak membezakan di antara maknanya kedudukan manusia. Kenapa? Kata para ulama, benar Islam tidak meletakkan apa-apa nilai kepada kemuliaan keturunan dalam menilai amalan seseorang. Kerana amalan tadi dia tidak berkaitan dengan keturunan. Amalan ni atas apa kita buat. Cumanya seorang menjadi lebih mulia, berkedudukan dan mudah menempuh kejayaan jika dia berketurunan dan berkepribadian mulia, sebagaimana yang dalam disebut dalam sebuah hadis yang sahih yang bermaksud mereka yang terpilih semasa jahiliah ialah mereka yang terpilih semasa Islam sekiranya mereka memahami. Itu di antara perkara yang pertama yang kita boleh faham daripada persoalan yang berlaku pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak ada kaitan di antara amalan dan kemuliaan keturunan, sifat mana kata kita sebagai manusia ini, tetapi sebenarnya apa yang ada itu menjadi faktor penambah. Mudah-mudahan diharapkan dengan adanya sedikit kelebihan, maka kelebihan tadi menjadi penyebab, menjadi punca dakwah Nabi senang diterima oleh masyarakat. Nabi dalam keadaan yang jujur, dalam keadaan yang bercakap benar, dalam keadaan punya keturunan yang baik. Jadi itu menjadi faktor tarikan yang lebih untuk manusia menerima dakwah baginda. Dalam keadaan itulah yang disebut sebagai pengajaran dan pedoman yang pertama. Jadi kita pun gitu jugalah, dalam keadaan mana kata perkara yang pertama ataupun perkara yang dilihat oleh manusia ni kadang-kadang ialah akhlak kita. Ketika mana yang lain tu mengikut. Jadi kalaupun mana kata ada di antara kelebihan yang ada pada kita tapi akhlak kita tak seberapa baik, kadang-kadang apa yang kita buat, apa yang kita sebut, apa yang kita cakap mungkin juga susah nak diterima oleh orang ataupun diterima oleh masyarakat. Maka kerana itulah diletakkan oleh para ulama perkara ni sebagai pengajaran dan pedoman yang pertama daripada peristiwa yang kita sebutkan hari itu, ketika mana ulama menceritakan baginda dilahirkan daripada keluarga yang terbaik di kalangan keluarga Arab, itu Bani Hashim, yang mana Bani Hashim merupakan keturunan Quraisy yang paling mulia dan manakala Quraisy pula merupakan kabilah Arab yang paling mulia dan berketurunan bersih, di mana mereka memiliki kedudukan yang paling tinggi di kalangan bangsa Arab. Bermakna apa yang ada pada Nabi itu semua yang terbaik. Maka yang terbaik itulah diharapkan memberikan kelebihan dalam usaha Nabi menjalankan tugas baginda, mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah kita akan sambung pengajaran yang kedua dan seterusnya. Kalau kita lihat dalam kitab kita ni ada sebanyak lebih kurang 8 pengajaran yang boleh kita dapati, yang boleh kita jadikan sebagai satu
contoh dan pedoman, mudah-mudahan ada kebaikannya yang akan terhasil dalam kehidupan kita insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita terus dapat berkongsi pandangan para ulama, memahami sirah daripada sudut yang sepatutnya. Mudah-mudahan kita mampu untuk melaksanakan apa yang baik yang terkandung dalam sirah tersebut sebagai satu panduan dan pedoman dalam usaha kita mencari rahmat, keredaan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, agar mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala tergolong dalam golongan hamba-hambanya di akhirat kelak insya-Allah. Jadi untuk itu sama-sama kita tangguh dulu pertemuan pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin hamdan syakirin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Terima kasih.